Seterusnya, kita ke Bumi Kenyalang dengan perkongsian mengenai beberapa kriteria yang perlu diambil kira sebelum pesakit COVID-19 Anwar yang juga Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam memberitahu pesakit-pesakit itu tetap dipantau setiap hari oleh demikian ketika menjawab soalan daripada orang ramai pada sesi siaran langsung di Facebook rasminya bertajuk Bicara Ekonomi Pasca COVID-19 malam tadi. Saya dahulu pun Prof ada dekat sini bersama ke di Unimas dahulu. Dia yang merawat saya dulu. Saya tak ada masalah. Cek jantung dia lah yang mengatakan jantung saya pada lubang kecil. Tapi Topik malam ni adalah merupakan topik ekonomi. Tetapi disebabkan oleh keadaan sekarang ni yang paling terkesan bukan sahaja kesihatan tetapi juga ekonomi. Dalam kita menjana semula ekonomi di peringkat tempatan. Maksudnya kita cuba hendak memberi suatu keadaan di mana rakyat tidak susah dan yang berniaga pun tidak menanggung kerugian. melalui the worst case sana. Peniaga kecil ini berhadapan dengan persaingan bukan sahaja kepada perniagaan yang besar tetapi juga perniagaan kecil-kecil yang telah pun mula dimonopoli oleh peniaga-peniaga asing. Tetapi jangan sekali SOP ini tidak dipatuhi. Tahun sudah kita punya kemelesetan ekonomi ya. Sebanyak 5.5%. Di Sarawak ni saya ingat dalam 7%. Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Muhammad Halim dalam program Bicara Sarawakku Sayang. Pada program ini kita akan membincangkan isu-isu ekonomi pasca COVID-19 yang merangkumi dilema usahawan sewaktu pandemik dan sosioekonomi pasca COVID-19. Sebelum saya perkenalkan ahli-ahli panel kita pada malam ini, ingin diingatkan untuk para hadirin sekalian untuk menutupkan mic anda semasa perbicaraan dimulakan bagi mengelakkan gangguan. Jika ada pertanyaan, boleh diletakkan di ruangan chat atau boleh simpan dahulu pertanyaan anda dan boleh diajukan di sesi soal jawab nanti. Okey. Penularan pandemik COVID-19 memberi impak yang besar bukan sahaja terhadap kesihatan rakyat, malah juga terhadap ekonomi negara. Pengalaman ini sebenarnya menekankan lagi keperluan kepada penguasaan teknologi baharu seperti yang digariskan di bawah dasar revolusi perindustrian keempat negara. Jadi bersama-sama saya pada malam ini adalah dua ahli panel kita yang amat saya hormati. Ingin saya perkenalkan ahli panel kita yang pertama pada malam ini iaitu Yang Berhormat Dr. Haji Anwar Rapai, Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam dan juga Menteri Muda Pendidikan Sains dan Pendidikan Teknologi Sarawak. Apa khabar YB? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Okey. Dan seterusnya ahli panel kita yang kedua adalah Profesor Datuk Dr. Haji Sazali Abu Mansur, Pakar Ekonomi AsiaE University. Prof Sazali, apa khabar Prof? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih mendapas belum COVID lagi, jauhkanlah dari COVID ya Allah. Alhamdulillah ya Prof. Okey. Jadi pertama sekali sebagai pembukaan daripada perbincangan kita, saya ingin mempersilakanlah YB untuk membuat satu opening statement lah berkenaan tajuk kita pada malam ini. Dipersilakan YB. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucap ribuan terima kasih kepada pihak penganjur kerana menjemput saya pada malam inilah. Ini merupakan suatu penghormatan, apatah lagi topik malam ini adalah merupakan topik ekonomi. Tetapi disebabkan oleh keadaan sekarang ni yang paling terkesan bukan sahaja kesihatan tetapi juga ekonomi. Sebab itu saya amat bersyukur kerana dijemput pada malam ini. Apatah lagi rakan saya dahulu pun Prof ada dekat sini bersama ke di Unimas dahulu. Tapi saya lebih awal berhenti daripada Unimas
Tetapi hati saya tetap bersama dengan UNIMAS. I still love the place sebab itulah satu-satu tempat yang telah memberi peluang untuk saya melanjutkan postgraduate dan juga melanjutkan pelajaran dalam bidang kardiologi. Jadi saya masih berhutang budi sangat dengan pihak UNIMAS. Okay? Jadi saya ucap terima kasih. Mengenai keadaan kita sekarang, ya, saya nak fokus ke Sarawak dahululah, ya. Ya. Di Sarawak, walaupun kita mempunyai tahap vaksinasi ataupun pencapaian program vaksinasi yang paling tinggi di negara dan lebih daripada 88 hampir 90% dah mungkin hari ini yang layak mendapat second dose ataupun dos yang kedua ini, ya. Tetapi persoalannya, mengapakah kita masih lagi melihat keadaan kes-kes yang bertambah? Saya perlu nak menekankan di sini bahawa kita dalam keadaan di mana wabak ini berlaku sentiasa berubah. Daripada tidak begitu memudaratkan sehingga sampai ke suatu keadaan varian-varian yang sentiasa berubah-ubah ini. Jadi dari segi ekonominya juga kita terpaksalah adapt dengan keadaan apa yang sekarang ini. Maksud yang hendak saya tekankan sini Prof dan rakan-rakan yang lain ialah bahawa apa yang kita lakukan tidak boleh rigid dalam pendekatan kita menghadapi pandemik ini. Kita terpaksa melihat dia daripada setiap masa ke semasa. Selepas ini mungkin kita akan melihat post-vaccination era. Apa yang kita lakukan selepas post-vaccination ini. Sebab itu ada tempat perlu pergi ke market, supermarket, perlu 2 vaksin. Pergi tempat makan pun perlu 2 vaksin. Jadi dia akan berubah. Perubahan ini haruslah disesuaikan dengan keadaan dan pihak pengusaha-pengusaha peniaga juga harus mengikut perubahan ini. Dan dia tidak boleh rigid lah. Sebab keadaan kita tidak akan dapat kembali seperti sedia kala dahulu lagi. Okay? We have to live with this virus dan kita terpaksa adapt dengan cepat. Kalau kita tidak adapt dengan cepat, kita mungkin ketinggalan. Sebab itu mungkin Prof nanti akan huraikan macam mana kita perlu adapt dari segi ekonominya. Dari segi kesihatannya, kita perlu adapt juga. Dulu mungkin kita masih tidak nak basuh tangan selalu, kan. Sekarang tak boleh dah. We have to wash our hands frequently. Dulu kita tak guna mask, sekarang kita tak pasal guna mask. Dulu kita tak bawa sanitizer everywhere we go, sekarang kita kena bawa. So our life have to change. Begitu juga dengan ekonomi, sudah pasti. Sebab dia berhubung kait dengan kehidupan manusia. That's my intro lah dulu. Muhammad Halim. Okay? Boleh. Okay. Daripada Prof, mungkin ada opening statement Prof. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pihak penganjur kerana menjemput saya juga. Dan saya ucapkan terima kasih juga pada YB Haji Anwar, Dr. Anwar, kerana beliau yang merawat saya dulu. Saya ada cek jantung, dia lah yang mengatakan jantung saya ada lubang kecil. Tapi if you can live with it, dia kata, kalau awak berhidup selama dah 50 lebih tahun, so you tak perlu you nak kecoh. That's what going to happen juga dengan pandemik ni nanti. Kalau kita dah biasa nanti dengan pandemik ni dah setahun, 2 tahun, 3 tahun, kita dah biasa, kita tak perlu nak jadi kecoh lah. Okay? We have to adjust ourselves. Siapa rasa dia umur dia nak panjang ke, takut dia menyangkit ke, rasa tak kuat ke, kita hati-hati. Siapa rasa dia kebal itu kau dengan Tuhan lah. Susah juga kita tengok kadang kita nak kontrol, ya. Memang kadang-kadang satu mungkin orang dah muak, nombor 2. Kedua memang dia orang tinggal lah orang Sarawak. Dia memang tak dapat nak suruh. Tak dapat. Jadi saya, yalah macam ada walaupun memang masih ada walaupun disuruh kata pakai mask macam saya memang takut sebab saya ada masalah komplikasi. Jadi saya akan pakai 2 mask, ya. Mask yang luar tu saya akan pakai, dalam ni saya akan pakai yang 4 layer mask, ya. Luar tu, yang ni saya akan pakai, nampak tak? Yang pakai KN95 mask. Kalau saya pergi tempat masjid dalam sembahyang jamaah ke, saya pakai face shield lagi. Kerana saya takut.
Satu, saya takut saya kena. Nombor dua, saya takut saya akan mengenakan orang lain juga. Ya. Jadi kalau kita ada semangat itu dalam Islam, ini bukan apa. Dalam Islam ni perhubungan kita dengan manusia sangat penting. Ya, kita kadang pergi sembahyang, biaya sangat, tapi kita tak pakai mask. Ini macam manakah perhubungan kita dengan manusia? Kita meletakkan kita dan manusia itu seolah-olah kita merasa manusia dia patut jadi kusyuk, jadi tak kusyuk. Jadi kalau saya tengok orang sebelah saya tak ada mask, saya rasa tak kusyuk. Jadi saya kadang-kadang terpaksalah saya bawa diri saya keluar masjid itu kerana bang di luar masjid. Di sini nampaknya bagaimana sifat individu itu sendiri yang boleh kontrol sama ada kita nak atau tak. Okay? Kalau kita nak kena sila, tak apa, lantaklah kita kena. Tapi kita tak nak kita ni mengenakan orang lain. Kerana bila kita akan mengenakan orang lain, itulah antara perhubungan kita manusia itu nanti. Itu kita akan jawab dengan itulah sifat yang paling masih ada. Tapi saya kata tadi, kalau kita nanti lama-lama kita dah biasa pakai mask, kita akan biasalah. Macam saya ni memang dah mask masuk kereta terus pakai mask. Dah macam jadi automatic lah, dah auto adjust lah. Dah tak boleh kata tak dah. Mungkin sampai bila mungkin besok dah tak ada pandemik kan satu biasa pakai mask. Jadi pakai mask lah nampak. Jadi itu dalam mask kerana kata tadi itu paling penting lah ya. Bila ini dapat kontrol, ekonomi pun dapat berkembang. Kita tak nak kalau tak dapat kontrol, kejap kes naik kedai tutup pula. Saudara kata tak boleh dine in pula. Dia kata dah siapa susah? Kita orang susah. Ramai juga orang Islam yang meniaga. Ramai juga pekerja-pekerja Islam yang meniaga. Dan kerana perbuatan kita itulah tadi menyebabkan orang ni sukar. Nampak tak macam mana kita ini diuji juga. Bukan orang yang disakit diuji. Orang yang tak sakit dia diuji. Supaya bagaimana kita mentadbir kehidupan kita di keadaan begini. Supaya tidak menjejaskan ekonomi. Kerana jika kita semua patuh dengan SOP, insya-Allah saya rasa virus saya tanyalah Dr. Anwar ni mungkin kita tak dapat 100% reduce, tapi saya rasa setakat nak kurangkan setengah atau 30% insya-Allah. Jadi perniagaan pun dapat berjalan dengan begitu baik. Jadi sebab yang kita virus ni setelah tadi kita ada data ekonomi sikit, kita sudah ada ekonomi yang Malaysia tidak ada pertumbuhan sebanyak negara kita ada lebih kurang 5% negatif growth. Ataupun itu tak berkembang tapi negatif. Kurang daripada tahun 2019. Di Sarawak ni lebih lagi daripada national average. Di Sarawak ni 87%. Tapi yang banyak terkesan adalah peniaga-peniaga kecil. Kerana 90% daripada ekonomi kita terdiri daripada peniaga-peniaga kecil. Peniaga-peniaga kecil bukanlah orang makan gaji macam kita ni. Tiap bulan terima gaji. Dia orang ni tak ada gaji. Dia tak ada gaji terpaksa bayar sewa juga. Terpaksa ada pekerja restoran misalnya bayar agak. Dan pekerja-pekerja terkesan juga. Ada implikasi dia sangat luas. Itu yang telah berlaku. Tapi tahun ini insya-Allah saya rasa tak berlakulah teruk banyak tahun sudah. Kerana tahun dulu sudah satu tahun yang kita masih belajar, learning stage. Tak tahu semua panik apa nak buat. Kita macam kes 3-4 kita dah takut habis nak keluar dah. Ya berkurang 3 bulan tak keluar. Maknanya tak berani langsung tak berani keluar 3 bulan saya tak keluar. Saya keluar betul-betul nak pergi swab test kan takutnya pasal. Tahun ni saya dah beranilah dah adjust. Kita dah sesuai lah. Dah dapat menyesuaikan diri dengan keadaan virus dah. Begitu juga berkata Dr. Anwar. So kita dapat menyesuaikan diri kita. Nanti insya-Allah kita adjust dulu. So janganlah kita nak selalu adjust. Selalu adjust kerana kita je pasal. Sebab kita je pasal dah tutup balik. So okey tutup balik. Kita tak nak. Jadi semuanya berpunca dari kita. Ya, sama ada nak tutup tak tutup ekonomi ni berpunca dari kita. Kita kasihanlah ya, kita yang tak cukup emas tu yang apa, kasihanlah orang-orang yang meniaga tu. Kasihan mereka nak bayar sewa, nak bayar pekerja kan. Jadi kalau gara-gara kita kes tinggi, jadi kerajaan terpaksa tutuplah, tak nak biarkan dia merebak. Jadi itu saya punya mukadimah lah. Maknanya kita mesti bertanggungjawab, fikir pasal orang lain. Boleh kita fikir pasal diri kita dan juga kewajipan kita untuk memikir orang lain. Ekonomi pun akan ikut arah bagaimanakah perpelakuan kita. Kalau kita orang yang prihatin, ekonomi kita akan dapat balik buka saya rasa. Tapi kalau kita tak prihatin, ada peduli ini hal aku, ekonomi kita tak akan berkembang nanti. Susah juga. Banyak akan tutup, buka tutup. Itu mukadimah ialah. Okey Prof, terima kasih Prof. Okey. Jadi saya ingin bertanya kepada YB, mungkin YB tahu serba sedikit tentang apakah pertimbangan kerajaan
ketika membuka semula sektor ekonomi. Ada pertanyaan, mengapa sektor tersebut diutamakan, yakni sektor makanan terutamanya, yang membenarkan masyarakat dine-in di kedai makan tersebut jika mereka telah melengkapkan 2 dos vaksin. Sedangkan yang telah divaksin pun boleh terkena jangkitan dan menjadi pembawa dan mungkin menjangkiti individu yang belum lagi divaksin. Bagaimana pula dengan isu kesihatan rakyat yang sepatutnya diutamakan? Sini YB. Terima kasih Muhammad Alim. Saya nak terangkan sedikit apa yang Muhammad Alim nyatakan tadi. Memang betul vaksin ini tidak memberi protection dari segi untuk tidak dijangkiti. Maksudnya, walaupun you sudah dapat 2 vaksin, kita definisinya fully vaccination ni 2 minggu selepas second dose, baru kita panggil dia fully vaccinated. Virus ini boleh juga masuk ke dalam badan. Dia boleh hinggap di hidung, di mata, di kerongkong, boleh. Walaupun dah divaksin 2 kali. Tetapi kesannya mungkin tidaklah seteruk daripada orang yang tidak divaksinkan. Maksudnya di sini, you boleh juga dijangkiti. You boleh juga menjangkiti orang lain, tetapi kesannya kepada diri sendiri itu mungkin tidaklah seteruk jika seseorang itu tidak mendapat vaksin. Jadi maksudnya vaksin ini tidak menyekat daripada kuman tersebut masuk ke dalam badan, hinggap ke badan. Tidak. Okey, satu lagi yang perlu diberi perhatian, sebagaimana yang Prof kata tadi, it's all up to us. Penyakit ini, kuman dia tidak berterbangan mencari mangsa. Sebenarnya mangsa orang tu sendiri yang mencari kuman tersebut. Maksudnya, if you don't go out, if tak pergi tempat yang sesak, kuman tersebut tidak akan mencari seseorang. It's been you yang mencari kuman di mana kuman tu berada. So that is very important yang kita kena faham. Okay? Isu mengenai kedai makanan ni, memang kita terpaksa, bukannya kata kita terpaksa, tetapi kita have to untuk membuka kedai-kedai makanan ini. Tetapi ini tidak bermaksud kita buka kedai ini menyebabkan orang yang happy go lucky, pergi shopping, pergi lepak. That is not the right. Itu tujuan kerajaan membukakan tempat-tempat makan ni is to make sure, untuk pastikan supply, the food supply itu ada. Orang tidak susah untuk mendapat bekalan makanan. Okay? Tetapi bukannya untuk orang pergi melepak di mall, melepak di kedai kopi sampai duduk di kedai kopi 2-3 jam. That is not right. Itu bukan dine-in. Itu melepak di kedai-kedai kopi, di restoran maksudnya. Jadi itu yang paling penting. Sehingga pada satu ketika, sebelum kita ada vaksin dahulu, kita nak menghadkan dine-in ni mungkin 1 jam je. Ataupun mungkin setengah jam je. Boleh. Tetapi isunya practicality. Macam mana kita nak buat ada alarm clock ke ataupun ada masa untuk seseorang, you dah cukup 1 jam, you kena keluar. You cannot do that. Okay? Dan ada satu ketika juga, kita nak pastikan 1 vaksin dahulu. Lepas itu baru 2 vaksin. Jadi sebab itu saya katakan tadi bahawa SOP ni dia tidak boleh terlalu rigid pada satu masa. Kita kena tengok keadaan sebenarnya. Okey, berbalik kepada dine-in ni, kita SOP kita cukup teratur dari segi saintifiknya. Di mana kedai dia besar ini mesti ada berapa banyak semeja. Meja dia besar ini berapa orang mesti duduk. Okey, kalau duduk 2 orang 1 meter. Kalau duduk 3 orang mesti 1.5 meter beza je. Semua dah diatur. Tetapi ini terpulang juga kepada manusia tersebut. Okey, back to yourself. You nak ikut ke tak ikut? Okey, katakan berlakunya positif di kedai tersebut. Jadi pihak Kementerian Kesihatan kena tutup, kena buat sanitasi. Jadi maksudnya di sini bahawa kita cuba hendak memberi suatu keadaan di mana rakyat tidak susah dan yang berniaga pun tidak menanggung kerugian. Tetapi jangan sekali SOP ini tidak dipatuhi. Okay? Dan SOP ini kalaulah dipatuhi dengan 100%-nya, insyaAllah kita mungkin dapat meningkat daripada berlakunya wabak. Sekarang ni apa yang berlaku di Sarawak, terutama di Kuching, ialah
banyak kes berlaku di kalangan pekerja-pekerja. Maksudnya dia berlaku di tempat kerja dan dibawa ke rumah. Dan apabila dibawa ke rumah, lepas itu dia pergi berjumpa dengan jiran di sebelah. Jadi kita elakkan dulu semuanya pergerakan ini. Kita balik pada kerja, we wash our hand, basuh, mandi. Lepas itu, pastikan kalau ada rakan yang positif, kita dengar rakan positif di tempat kerja, kita terus buat swab, kita isolate kita sendiri, tunggu keputusan. Itu yang paling penting. Ini yang saya nak selalu tekankan, bahawa health education ni, dari segi pendidikan kesihatan ini, perlu masyarakat kita mempelajari lebih mendalam, what to say dalam keadaan sekarang ini. Kita kena faham pathogenesis penyakit ini, macam mana penyakit ini merebak, dan kita haruslah terpaksa bekerjasama untuk menangani ini. Jadi untuk dine-in ini tidak semestinya kita tidak menjaga kesihatan rakyat. Okay? Sebenarnya kita telah memberi suatu SOP yang amat ketat. Jadi di sini ada dua pihak yang perlu patuh. Pertama, the owner atau yang peniaga tersebut, yang mempunyai kedai ataupun restoran tersebut, the owner of the restaurant, dia kena patuh kepada SOP tersebut. Pastikan yang vaksin, pastikan pekerja dia mesti guna face mask, dan kalau ada seorang yang pekerja dia positif, dia kena beritahu awal-awal kepada semua rakan-rakan lain dan juga kepada yang pernah datang ke kedai tersebut. Kena bertindak cepat. Sebab itu kita panggil dia fast, test, track, trace, isolation and support. Kita panggil dia FTTIS. Ini sebenarnya yang harus masyarakat kita ketahui untuk kita mengengkang. Untuk mendapat kes kosong, Prof kata tadi, saya bukan kata mustahil, boleh kata berani kata mustahil, tetapi matlamat kita bukan ke situ. Mungkin misalnya penyakit denggi pun kita tidak dapat kosong setiap hari. Tidak. Jadi sekurang-kurangnya tidak membebankan pihak hospital dan juga tidak adanya kes-kes yang serius. Ini yang kita nak cuba elakkan setakat ni. Dan alhamdulillah dengan adanya vaksin ni kita ke arah Jadi itu yang hendak saya sampaikan sebab apa vaksin ini 2 dos ini penting. Okay? Walaupun dia tidak menyekat seseorang itu didapati penyakit ini, dia tidak tidak menyebabkan seseorang itu menjangkiti orang lain, tetapi hakikatnya ialah vaksin ini dapat mengurangkan seriusnya penyakit tersebut. Okay, Halim? Ya, okey. Ya. Okey, terima kasih YB. Jadi saya nak tanya kepada Prof pula lah. Dengan keadaan yang sangat-sangat drastik dan yang berubah-ubah seperti ini, seperti Prof kata tadi, buka tutup sektor ekonomi. Jadi Prof, berkenaan keadaan seperti ini, saya yakin rakyat masih berasa bimbang dan khawatir. Sesetengahnya merasakan yang mereka tidak mendapat gambaran yang penuh tentang ekonomi negara. Jadi pendapat Prof lah, apakah benar kita sedang berhadapan dengan krisis ekonomi yang sangat membimbangkan atau mungkin sedang menuju ke arah ekonomi yang lebih baik, mungkin sedikit demi sedikit, Prof? Okey, jadi seperti mana yang saya beritahu tadi, tahun sudah kita punya kemelesetan ekonomi sebanyak 5.5%. Di Sarawak ni saya ingat dalam 7% lah, lebih sikit pada negara punya Tapi pada tahun ini telah dijangkakan bahawa tidak akan berlaku lah macam tahun sudah kerana kita dah jatuh 5%. Jadi kalau kita jatuh lagi, maknanya betapa teruk lah, tapi tahun ni maknanya kita akan ada sedikit pertumbuhan maknanya dah keadaan yang teruk lah paling teruk, the worst case scenario lah bagi saya lah, keadaan yang teruk dah kita lalui lah pada sudah is a worst case scenario. Okey, jadi dengan bantuan kerajaan, stimulus package dia apa semua tu, kita adalah pemulihan di peringkat pemulihan. Walaupun belum sampai di tahap 2019 lagi, kerana jika kita sampai tahap 2019, kita masih ada pertumbuhan lebih kurang 5.5, 3% lebih kurang 8 ke 9% pertumbuhan tahun ini. Jadi tahun ini kita tak dapat lagi. Tapi kita tak akan berada di tahap 2020. Tahun 20 pula adalah tahap yang paling worst, paling susah.
Jadi saya nampak dah tahun tu kita dah bulan 8. Jadi daripada laporan ekonomi mengatakan kita ada pertumbuhan lah. Suku kedua tahun ini pertumbuhan sangat merangsangkan. Jadi dah banyak ramalan fokus daripada badan-badan ekonomi katakan kita boleh dapat around 4%, 5% dari negara Maknanya kita dah melalui the worst case scenario. Kerana sudah best case scenario ni kerana kita rasa terkejut. Macam kita ada shock. Wah, terpaksa tutup ekonomi. Tutup tak ada buat apa-apa. Tutup satu negara walaupun kes sikit saja. Tapi tutup satu negara kerana kita tak tahu apakah virus ini. Belum kenal virus lagi. Jadi sekarang dah setahun lebih dah kenal virus itu. Macam mana dia berjangkit. Macam mana nak mengurangkan jangkitan. Jadi kita dah pihak-pihak kesihatan telah buat dia punya kerja. Jadi bertahulah ini tak perlu tutup lah. Kata tak ada kena-mena ni. Saya kata. Grab ni boleh lah buat seorang ke apa. Jadi dah mulalah terbang boleh lah macam ni. Itu makna dia kita belum dah sampai tahap kesenangan tapi kita tak berada lah pada teruk. InsyaAllah saya rasa kalau momentum ni terus keadaan nampak kes tidak tinggi, macam di Sarawak ada kes kematian tak tinggi walaupun kes dia tinggi by 2,000 lebih tapi kematian dia berkurang. Hari ni 2 kematian saya silap saja. Kalau semalam 5 kematian. Untuk saya beritahu kematian disebabkan jalan raya di Sarawak ni lebih kurang 1.5 manusia mati setiap hari sebab kematian jalan raya. Tak ada virus tu kan. Jadi kalau kita ada virus yang teruk ni nampak kematian ni kita sendiri yang boleh kontrol kata lagi tak tahu juga apa. Ini virus yang kita tak nampak. Kita boleh berada dalam 2-3 kematian sehari. Saya rasa memang bolehlah dalam keadaan kawal. Dan saya kata masih di tahap kawalan. Itu saya katakan tadi semua terletak di tangan kita sama ada kita nak ke tak nak. Ramai orang di luar sana dia masa kata pakai topeng bukan kerana dia nak pakai topeng. Kerana ditakut kerana undang-undang. Tapi kita nak bukan macam tu. Kita nak dia pakai topeng kerana takut dijangkiti kuman. Kita nak ada perasaan itu bukan takut kerana undang-undang ni saman, dikuampan bukan. Kebanyakan kita masih pakai tu takut kena saman nanti dia. Jadi kita kalau buat terkadang pakai topeng dekat dagu lah. Mulut tutup, hidung tak tutup lah. Jadi itu saya pematuhan tu yang masih lagi kita still lacking. Macam mana kita nak sampai information pada rakyat ni. Ini bahaya betul kuman ni. Itu masih belum dapat disampaikan. Itu sebab kita masih buat majlis kahwin lah. Saya dengar ada kluster kahwin, kluster kematian. Kerana dia tak nampak lagi macam mana serius dia kuman ni. Dia takut undang-undang daripada takut virus tu sendiri. Nampak tak? Ini kalau kita semua lah bukan pihak kerajaan kita semua. Yalah kita kadang kita nak cakap ke orang pun susah macam bengkau kata dia kan. Jadi susah juga kita. Jadi macam manakah kita nak meletakkan kesedaran ini bahawa kuman ini betul bukan undang-undang. Yang takut undang-undang takut pada kuman itu. Itu yang kalau kita tahu benda tu kita boleh dapat. Kerana sekarang tu masalah benda tu yang saya rasa masih belum di tahap yang tinggi lah. Masih kesedaran pada kuman ni dia macam masih endah tak endah lah. Masih ada lagi orang buat majlis-majlis yang tak sepatutnya dibuat saya kata. Itu yang punya behavior. Okay, bro. Thank you. Jadi takut kena saman. Pakai mask takut saman. Jadi tapi persoalan yang penting adalah saya tanya kepada YB persoalan yang penting adalah dalam kita mencana semula ekonomi di peringkat tempatan. Sudah pasti peniaga, penjaja kecil dan mereka yang terlibat dalam industri kecil dan sederhana SME ini perlu diberikan keutamaan. Jadi beberapa inisiatif yang diberikan yakni grant prihatin dan juga beberapa grant pinjaman dan juga padanan grant untuk penjaja-penjaja ataupun industri mikro lah dan kecil sederhana ini dapat melegakan sikit bebanan yang dibawa. Jadi YB, saya pernah melihat YB memberitahu mengenai grant seperti ini di laman YouTube dan di laman Facebook YB. Jadi pertanyaan yang tersoal kepada saya ini, apakah antara mungkin tidak cukup ataupun peruntukan yang disubsidikan itu masih tidak mencukupi dalam menggerakkan ekonomi kecil ini supaya lebih efektif?
YB, Mike. Okey. Okey. Terima kasih Muhammad Alim. Okay, Ya, ya. betul, dalam masa setahun lebih ni, saya ada membuat, bukan kajian Prof, saya ada survey sikit lah di kalangan peniaga-peniaga kecil di kawasan Dun Angka. Okay. Saya melihat bahawa kebanyakannya masyarakat Bumi Putra, mereka bergantung kepada perniagaan-perniagaan kecil, baiknya di warung-warung ataupun di tepi-tepi jalan ataupun di food stall, di food court, banyak di Sibu dan juga di kampung-kampung. Apabila saya membuat suatu Google online ni, survey ni, dan mendapati kebanyakan daripada isu pertama yang saya melihat, isu pertama yang saya melihat, masalah mereka ialah tidak ada lesen, tidak berdaftar. Okay, itu yang paling ramai sekali. Walaupun pihak SMC pihak local government, kerajaan tempatan mungkin tidak membenarkan mereka ini diberi lesen sebab mereka berniaga di tempat yang tidak sesuai. Tetapi inilah menjadi suatu kenkangan apabila kerajaan cuba nak menyalurkan bantuan. Sebab salah satu kriterianya perlunya ada lesen, perlunya berdaftar dengan pihak PBT. Tetapi ada satu lagi skim pada tahun ini, iaitu dalam BKSS 6 ni, kerajaan memberi juga bantuan kepada golongan ini, tetapi mereka mesti mendapat permit. As long as mereka ada permit daripada PBT, mereka boleh memohon. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, isu mereka ini selain daripada tidak berdaftar, mereka ini juga tidak menjalankan aktiviti perniagaan mereka secara berterusan. Maksudnya ada dalam masa seminggu, mungkin 2-3 hari, dalam masa sebulan tidak penuh 25 hari. Okay. Jadi ini ada suatu keadaan yang saya nampak boleh mengengkang dari segi kemajuan mereka. Yang ketiga yang boleh mengengkang daripada kemajuan mereka ialah dari segi menyimpan. Okay. Misalnya saya pernah berbincang dengan mereka yang berjual pulut panggang di Sibu. Okay. Hari ini mungkin mereka dapat 500 sale, RM500 sale. Okay. Mungkin mereka modal mereka untuk hari tersebut mungkin 400 ataupun 300. Mungkin dia punya net ada 200. Apa yang nak diguna dengan 200 ini? Adakah disimpan? Ataupun disimpan, separuh disimpan ataupun 20% disimpan? Dan berapa peratus yang diguna untuk kehidupan harian? Yang ini yang belum lagi dapat kita lihat adanya suatu betul-betul mengikut cara yang saya mesti menyimpan 20% of the net profit I have today yang saya perlu dapat ini, supaya the net profit ini nanti yang saya simpan ini untuk mengembangkan perusahaan saya. Ini belum ada lagi dalam culture ini, tradisi ini. Belum ada lagi dalam masyarakat kita yang berniaga. Jadi maksudnya di sini nak saya tekankan mereka ini ialah seolah-olah berniaga apa yang mereka peroleh hari ini untuk esoknya untuk modal balik dan lebihnya itu untuk kehidupan mereka hari tersebut. Jadi ini apabila berlakunya ini perniagaan tersebut susah untuk berkembang. Sebab tidak ada ekstra modal untuk mengembangkannya. Jadi ini saya nampak perlu kita tekankan kepada peniaga-peniaga kita, dan mereka mestilah mempunyai akaun yang baik, mempunyai simpanan bank, ataupun Sarawak Pay at least. Jadi ini yang penting yang kita harus tekankan kepada masyarakat kita yang berniaga ini. Bukannya untuk berniaga ini untuk hari ini dan esok untuk hari esok. Tidak. Jadi saya melihat itu suatu yang belum ada lagi culture ataupun tradisi, budaya macam ini
Belum ada lagi di kalangan masyarakat kita. Mungkin ada, tidak ramai ya. Mungkin tidak ramai. Sebab itu kalau ada yang tu kita nampak kedai dia berkembang. Dulu dia mungkin berniaga dengan satu sudut di kedai kopi. Sekarang ni dia boleh menyewa satu kedai, one shop lot. Itu mungkin. Lepas tu dia sewa lagi di atas. Okey, untuk restoran dia. Ada, bukan yang tak ada di Sibu, ada. Saya memang kagumi daripada zaman 20 tahun dahulu mungkin tidak ada. Tapi semenjak kebelakangan ni memang sudah ada nampak. Tetapi the growth itu yang nampak seperti ini belum begitu ramai dan begitu slow kalau kita hendak lonjakkan masyarakat kita dalam bidang perniagaan ini. Dan saya selalu tekankan kepada mereka bahawa bidang perniagaan ini ada banyak bergantung kepada konsisten, persisten dan kita punya dengan adanya tekad yang kuat, keazaman yang kuat. That is the only ingredient yang paling penting di dalam perniagaan ini. Sebab itu saya banyak membantu Prof dalam semua peniaga, tetapi perlu diingatkan bantuan-bantuan seperti ini bukannya untuk membantu dari segi menghilangkan beban, tidak dapat. Dia hanya boleh meringankan beban tersebut di ketika ini. Dan sebab itu apabila kita terpaksa menutup kedai, banyak yang tidak ada berniaga, banyak yang tidak ada pendapatan dan terpaksa bergantung. Dan apa yang kerajaan bagi kepada yang tidak ada lesen ni, RM1,500, RM750 untuk awal bulan yang sudah mula dimulakan, itu tidak cukup. Bukan hanya cukup untuk keperluan harian. Apatah lagi untuk dana membuka semula kedai tersebut nanti apabila kita boleh buka semula. Ya. Ini yang isu-isu seperti ini harus kita kata we have to prepare sebelum hari hujan lah. Sebelum hari hujan. Itu penting. Okay, itu yang saya nak sampaikan Muhammad Alim. Ya. Terima kasih YB. Jadi berkenaan dengan peniaga yang tiada lesen, Prof, saya ingin bertanya Prof Syazali, kita sedia maklum yang pihak kerajaan telah membenarkan peniaga kecil ini membuka kedai ataupun gerai kecil mereka di kawasan penempatan yang mereka tinggal dengan memohon permit sementara, mungkin lebih kurang 6 bulan sebegitu untuk melaksanakan permit sementara. Dalam beberapa kenyataan itu, kerisauannya adalah kebarangkalian akan berlakunya ketelusan. Ianya mungkin dari segi permit itu atau perniagaan itu akan disubkan kepada orang lain ataupun orang tengah, malah kepada warga asing. Jadi peniaga kecil ini berhadapan dengan persaingan bukan sahaja kepada perniagaan yang besar, tetapi juga perniagaan kecil-kecil yang telah pun mula dimonopoli oleh peniaga-peniaga asing. Jadi dalam hal ini Prof, bagaimana Prof melihat isu ini? Perlu ada pendekatan yang lebih baik atau sistematik? Ya, terima kasih Darif. Sebelum saya menjawab tu saya nak tambah sikit apa yang Dr. Anwar punya soal selidik dia. Memang betul, saya boleh mengatakan memang betul. Ramai peniaga Bumiputera, yang kecil tidak mempunyai rekod perniagaan. Kadang-kadang mereka tak tahu pun dia untung ke dia rugi. Dia tahu dia hari ini jualan aku ada 300 kata dia. Dia happy dia cakap 300. Tapi dia heran. Duit bank ni hari-hari keramakan susut. Kalau dia rasa 300 tu dia dah boleh bayar beli, dia lupa dia kena bayar. Kereta dia dah lupa, dia kena bayar sewa yang benda-benda tak nampak dia tu dia lupa. Itu sebab dia berniaga tapi laku tapi bank dia susut. Saya banyak dah menemui peniaga-peniaga macam ni. Ya, kerana apa? Kerana mereka tidak mempunyai satu rekod yang betul, yang profesional, menggambarkan sama ada mereka itu untung ataupun mereka itu rugi. Macam kata kalau dia dapat pendapatan untung 1,000 1,000 lah untung, dia kira tolak kos semua 1,000 dia dah happy, dia tadi untung 1,000. Tapi sebenarnya kalau dia bekerja di luar dia mungkin dapat 2,000. Dia bekerja di luar dengan 8 jam dia dapat 2,000. Jadi segi ekonominya memang dia rugi 1,000. Itu dia tak tahu, dia tak sedar benda-benda tu. Dia nampak dia aku untung 1,000, dia lupa kalau dia kerja kat luar dia dapat 2,000. Maknanya dari segi ekonomi dia dah rugi dah 1,000.
Di sinilah banyak saya kalau dapat saya nak juga pergi melatih lah Tuan Wah. Orang secara percuma lah saya nak bagi khidmat. Bagaimana nak simpan rekod apa tu, berapa banyak kami kolok yang patut dijual sehari. Boleh cover kos tetap, kos berubah, apa dia kos tetap dia tak tahu, apa kos berubah apa dia tak tahu. Itu banyak memang berlaku. Jadi bila dah tak ada rekod, memang tak ada simpanan lah. Sebab dia tak tahu diuntung kalau gitu, aku tahu dia jualan. Jadi tak ada simpanan. Itu bila tak sedia ada simpanan, berlaku sesuatu malapetaka, musibah, dah tak ke kapal-kapal, nak bayar sewa tak dapat, nak bayar pekerja tak dapat. Di sinilah kalau mereka ada rekod, dia tahu, dia boleh simpan apa berlaku dalam satu keadaan musibah, dia boleh hidup selama niaga dia kurang setahun, saya kata. Dia boleh tanpa apa-apa jualan pun dia boleh survive lagi katakan. Di sini dapat bantu banyak kerajaan tak payahlah nak memberi banyak sokongan lagi. Jadi berbalik pada ekonomi yang soalan, jadi saya lihat macam nak jual mi apa semua kecil mikro ni tak ada masalah, tak ada orang-orang saingan untuk subcontract license ya. Mereka orang-orang luar ni pun tak minat juga yang niaga kecil-kecil ni ya. Dia tak minat. Dia tak minat orang jual mi kolok, aku nak salah tak payahlah aku nak sub license mi kolok ke jual nasi lemak ke minyak saya kata. Tapi kalau niaga yang besar sikit mungkin dia minat ya. Jadi macam dari segi pandemik ni memang kata di perumahan ni, banyak saya lihat di tempat saya diam di Selemu ni banyak kedai yang tak ada bisnes, tapi banyak juga tumbuh peniaga-peniaga kecil ni tadi. Ya, yang buat dari rumah ke rumah. Ya, dengan adanya Food Panda, Grab Food dia tumbuh macam cendawan ni lah, cepat hujan lah. Jadi banyak choice lah. Saya nak makan apa ada di Marahan ni. Nak makan tadi makan apa? Langsung Kelantan. Kelantan tak ada. Nak makan kata makan apa? Makan lemak cili padi ada. Semua ada dah Samarahan ni. Saramahan ni kita bukan cakap jauh KL Samarahan. Kalau dulu 20 tahun sudah tak ada, yang ada mi kolok je lah. Mi kolok salah. Tapi sekarang nak makan apa semuanya ada. Ini adalah kesan positif pandemik ni tadi ya. Mana banyak bisnes yang tumbuh di rumah. Jadi saya harap pihak kerajaan yang akan datang janganlah sudah tutup. Okey? Jangan tutup, tapi pastikan mereka buat di tempat yang selesa. Kerana dia pakai orang makan pun, dia food delivery kan. Jadi kita galakkan kaum ibu tu di samping jaga anak, dia boleh bekerja. Nampak? Di sini kita dapat meningkatkan kadar sosial ekonomi kaum wanita tanpa mengabaikan, tanpa perlu hantar anaknya pergi ke nursery ke kan. Jadi saya harap kalau pihak kerajaan, teman-temannya Dato' Anwar sebagai menteri atau teman menteri bertugas sebagai kerajaan tempatan, benarkanlah mereka berniaga dari rumah. Kami bukan kita punya makan di rumah, tapi menggunakan food delivery ini. Kerana itu boleh membantu menjanakan ekonomi Sarawak dan juga memastikan anak-anak mendapat kasih sayang ibu. Dan ibu-ibu pada Prasri Kandi pun dapat jadi wanita-wanita meniaga seperti isteri Nabi Muhammad SAW. Itu satu permintaan saya lah. Jangan kita tutup nanti perniagaan yang wujud post-pandemic ni tadi. Okey, terima kasih Prof. Berkenaan dengan GrabFood, saya tidak sedar yang saya memang selalu order, so memang tidak sedar yang saya membantu mereka dalam menjana pendapatan, membantu mereka dalam ekonomi mereka sendiri. Jadi kembali kepada YB, berkenaan ekonomi itu sangat rapuh. Mungkin kerana faktor-faktor luaran seperti politik, pandemik dan juga beberapa tentang kesan imej negara di peringkat dunia juga boleh membawa gambaran dan juga impak atau dampak kepada ekonomi. Apa yang berlaku kalau kita boleh perhatikan, bukan sahaja pandemik COVID-19 yang membawa kesan dagangan dan juga ekonomi di peringkat tempatan dan juga antarabangsa, tetapi juga perubahan politik tanah air juga memberi kesan satu kepercayaan pelabur asing. Yang kedua adalah perjalanan dasar-dasar ekonomi dan juga dasar kewangan negara. Jadi bagaimana sepanjang tahun ini YB menilai berlaku pergelutan atau
krisis kedua-dua perkara yang saya sebutkan itu menyebabkan kesan berganda dalam ekonomi Malaysia dan memberi impak atau kesan buruk kepada rakyat secara asasnya dan secara dasarnya. Sengah Bibi. Mike or Mike? Ini suatu isu ataupun satu persoalan yang sensitif tapi penting untuk kita sedar dalam masa kita menghadapi masalah seperti ini. Okay, senario politik negara selepas pilihan raya 2018, okay, sebenarnya kalau kita kata dia tidak stabil, kita boleh takrifkan, kita boleh tahu apa sebab dia tidak stabil. Kalau kita hanya tengok dari segi angka kursi, memang orang akan mengatakan bahawa kita ada 222 kursi. Kalau satu pihak menang 125, satu pihak lagi menang 100 juga. Jadi kalau dari segi matematiknya, memanglah tidak stabil. Tapi kestabilan tersebut banyak bergantung kepada orang politik juga. Okay. Walaupun kita menang banyak, tapi ramai yang mungkin berpaling dadah selepas itu, tak stabil juga. Okay. Jadi tidak semestinya menyebabkan angka kita sesuatu parti ataupun sesuatu blok yang menang tidak banyak menyebabkan ketidakstabilan. Okay. Tapi apa yang berlaku ni amat menyedihkan sebab dia berlaku sebelum berlakunya pandemik ini dan berlarutan sehingga sampai ke puncak pandemik kita. Jadi ini yang amat menyedihkan. Sehinggalah insya-Allah selepas ini, selepas berlakunya pertukaran kali ketiga ini, kita tidak akan menghadapi masalah dari segi politik ini lagi dan kerajaan menumpukan sepenuhnya perhatian kepada masalah ekonomi rakyat dan juga masalah pandemik ini. Tapi sebab itu saya ingin menekankan di sini bahawa kita mungkin dalam keadaan yang serba salah ketika kita menghadapi pandemik dan juga kita menghadapi masalah politik yang tidak menentu. Tetapi di Sarawak walaupun kita terpaksa menangguhkan pilihan raya, sebelum pilihan raya pun, sebelum kita menangguh pun kita amat stabil dari segi kerajaan negeri. Sebab itu kestabilan politik ini kalau tidak dijaga dengan betul, baiknya di pihak rakyat ataupun di pihak orang ahli politik, dia akan menyebabkan bukan saja tidak adanya pandemik, tetapi kalau tidak ada pandemik pun, kalau tidak adanya kestabilan politik, dia pasti juga akan mengganggu dari segi ekonomi rakyat dan juga ekonomi negara. Sebab itu paling penting kita hendak menstabilkan keadaan dan kurangkanlah berpolitik. Saya terus terang sini Prof, saya walaupun bergelar orang politik tetapi saya tidak banyak main politik. Okay? Saya hendak selesaikan suatu masalah kerja itu je. Kalau seseorang itu hendak berpolitik dengan saya, he have chosen the wrong person. Okay? Saya tidak orang yang main politik. Okay. Jadi walaupun saya seorang ahli politik, sebab saya melihat kita boleh guna politik ni untuk banyak apa-apa sekalipun. Kita boleh guna politik untuk kebaikan, kita boleh guna politik untuk menjahanamkan negara, boleh. Sebab itu tanggungjawab seorang politik itu besar, bukan hanya untuk rakyat, untuk negara, tetapi juga untuk kesejahteraan segala-galanya. Sebab itu anak-anak muda yang dengar pada hari ini, betul kita banyak hendak menarik minat anak muda dalam politik, tetapi perlu pentingnya what type of politik yang nak, tetapi mestinya satu conviction, suatu tekad untuk menjadikan sesuatu yang you believe you boleh lakukan. Itu paling penting. Kalau hanya untuk membuat sesuatu dan tidak ada pegangan dalam politik ini, itu akan jadinya kucak-kacir politik kita nanti. Okay? Jadi pegangan dalam politik penting. Okay? And I'm also into kepercayaan bahawa seseorang ahli politik tersebut tidaklah boleh begitu lama. Okay? Tidak boleh begitu lama.
Okay, and we have to move on dengan dan have to pass on dan orang baru, orang yang banyak berfikir, because dunia berubah, okay, dan fikiran pun berubah. Dia terpaksa suit dengan apa yang berlaku dengan perubahan tersebut. Jadi sebab itu saya percayalah, okay, kestabilan politik penting, bukan saja masa pandemik ataupun tidak ada pandemik, tetapi ia adalah amat penting untuk kita lakukan. Sebelum saya nak mengakhiri bab ini, saya nak respon sedikit kepada Prof tadi pasal perniagaan yang dilakukan di rumah. Okay? Itu memang penting dan saya amat menyokong bahawa kerajaan harus memberi perhatian serius dan membantu golongan-golongan ini untuk membuka ataupun memulakan perniagaan di rumah. Tidak perlunya kita di gerai, di warung, sebab kita dah ada Food Panda, kita dah ada Grab, semua ni kan. Mereka boleh membantu kita untuk kita mempunyai suatu social media yang begitu luas digunakan oleh masyarakat kita. Kita boleh advertise dalam itu. Tidak perlu lagi kita menunggu pelanggan datang. Okay? Kita datang ke pelanggan dalam bentuk maya sekarang ini. Jadi ini penting. Dan saya percaya Prof, dengan ada apa yang kita pakai cottage industry ini, perniagaan daripada rumah, saya banyak membantu Prof dengan golongan-golongan ini. Misalnya membeli, kalau mereka nak gunakan apa nama ni, tepung kata orang, okay, pakai dia malah kuih, I help them to buy, you know. So ini penting. Sebab itu saya rasa we have to focus on this. Tetapi yang satu lagi yang jadi kengkangan, tetapi boleh kita sesuaikan kemudian, di mana kebanyakannya mereka memerlukan tag halal ini. Okay? Tag halal ini penting untuk mereka menghantarkan produk mereka ini. Misalnya curry puff dari segi apa kita panggil cold storage curry puff, apa dah panggil? Curry puff frozen. Curry puff frozen. Whatever frozen ya. Kita kebanyakan supermarket dia perlukan tag halal, okay, untuk diletakkan dalam supermarket mereka. Tetapi dari segi ordinannya, seseorang tersebut tidak boleh membuat bahan-bahan makanan tersebut di rumah untuk mendapat sijil halal. Ini di bawah ordinan, terutama di tempat-tempat besar ni, di bandar-bandar, dia mesti ada premis tersendiri. Ini kita perlu kaji. Jika kita hendak mengalakkan cottage industry ini lebih berkembang, ini mungkin menyebabkan kengkangan kepada mereka untuk melakukan production tersebut di rumah. Dan mereka kalau hendak membesarkan perniagaan tersebut, terpaksa lagi menyewa premis, dan ini boleh meninggikan lagi kos mereka. Ini akan saya beri perhatian, tetapi setakat ini untuk peniaga-peniaga kecil untuk penggunaan seharian ataupun yang menggunakan order online ini ataupun menggunakan Food Panda ini sudah memadai yang untuk kita buat perniagaan ini daripada rumah. Dan saya percaya ini adalah merupakan suatu industri yang akan menjadi penting di masa akan datang untuk masyarakat kita. Itu yang saya nak sampaikan, Muhammad Halim. Okey, terima kasih YB. Jadi memang saya sendiri dari Kuala Lumpur dan memang saya akui memang kestabilan ekonomi, kestabilan politik di Sarawak ni memang saya akui memang stabil lah sebagai ini berbanding dengan di tempat saya. Jadi okey, kembali kepada Prof, kita melihat pada suku pertama dan sekarang ini kita mula menginjak kepada awal fasa suku terakhir pada tahun 2021 dan ia menggambarkan turun naik dalam sektor ekonomi negara kita. Khususnya pandemik COVID-19 ini menunjukkan peningkatan yang melonjak sekarang ini. Jadi secara asasnya Prof, apakah gambaran yang dapat Prof simpulkan khususnya dalam kita menilai sektor ekonomi daripada suku pertama sehinggalah sekarang? Dipersilakan Prof. Prof, mic. Prof, mic
Unmute. Unmute. Okey. Amut, dah. Okey. Okey, dengar Prof. Okey, tadi kita nak orang politik macam Dr. Anwar ni lah sebenarnya ya. Kalau semua orang politik macam Dr. Anwar ni aman negara kita. Ya. Kurang bermain politik. Main politik hanya pada pilihan raya sajalah. Lepas pilihan janganlah main politik saja. Ini 24 jam main politik. Saya boleh mana-mana dia main politik. Ini saya lihat lah. Di negara lain macam negara Amerika ke majulah. Politik dia hanya berlaku pilihan raya. Lepas tu dia tak kira lagi parti Demokrat, Republikan, dia sama-sama memajukan negara. Ini macam kalau kita dapat sama-sama bagaimana lawan epidemik ni, kita bersatulah. Politik tak pilihan raya, kita main politik lah. Cakap apa dasar kau, apa dasar, boleh cakap balik. Janganlah main politik sepanjang malam. Tapi orang politik macam Dr. Anwar ni yang bagus, dia pula nak berhenti cepat. Itulah saya risau. Okay? Orang politik yang bagus nak berhenti cepat. Orang yang kita tak suka nak duduk selama-lamanya. Itu yang kita masalah negara kita ni. Ya? Itu je kita ni dilema. Jadi saya kata yang balik soalan saudara Halim tadi, bahawa memang saya kata tadi kita keadaan sekarang improving. Ya? Kita sedang bangkit. Belum berdiri tegak macam dulu lagi, tapi sedang. Kalau budak kecil tu dia dah jatuh tu sedang baru bangkit setengah lah, baru masih lagi perlu dipapah lah ya. Perlu dipapah bermaksud kerajaan masih lagi perlu memberi suntikan sokongan macam Dr. Anwar kata bagi, bukan nak menolong habis, menolong meringankan supaya ekonomi ni boleh berdiri tegak semula ya. Bila dah jatuh dia berjalan jatuh. Jatuh. Dia nak bangkit tu bukan senang. Mestilah ada sokongannya. Sekarang ni baru dah dapat bangun setengah lah, dah bangun daripada tersandar, ternyarap. Jadi dapat mungkin dia duduk tercangkung lah sekarang ni. Kan nak bangun dan dia dapat tercangkung lah tadi. Jadi situ keadaan ekonomi kita. Kita tak nak jatuh lagi lah, maknanya kita jatuh ni dah saya kata dah tahun 2001. Jadi ya semua tu bergantung pada pandemik ni. Tak nak nanti pandemik pun ada satu virus yang gila-gila datang. Keluar kena terus mati. Itu tak tahu. Itu Allahuakbar. Itu mungkin ceritanya lain. Tapi saya yakin sekarang ni saya lihat perkembangan. Saya hari-hari saya buka cerita COVID drug treatment. Kita tak tengok vaksin. Kita tengok perkembangan drug treatment. Apakah drug-drug yang berpotensi yang telah di dalam clinical trial sekarang ni. Yang saya rasa mampu untuk bukan untuk sebagai vaksin-vaksin dah nampak kemampuan ni tak dapat. Ada virus baru, ada virus saya bukan doktor, Dr. Anwar saya cakap dia, saya bakal bahan kesihatan. Ada baru dia mutit, dia tukar wajah. Apabila nak tukar vaksin, tapi kita nak ada drug, satu drug yang boleh kita makan, okey elok, dia makan. Sekarang saya nampak perkembangannya, nampak banyak potensi vaksin yang murah-murah yang sedang mereka lakukan ujian. Israel kata dia ada potensi satu vaksin ni. Harga dia sangat murah. Ada vaksin ni dia kata boleh ubat penyakit macam penyakit kolesterol pun berpotensi untuk mengubatnya. Jadi saya melihat perkembangan, saya rasa insya-Allah lah, bukan saya ni nampak, saya insya-Allah dengan manusia dia punya teknologi kemajuan research yang sangat siang malam buat kajian universiti muka researcher ni, ialah Tuhan tu bagi manusia otak berfikir, dan secara sentuhnya otak sedang berfikir sekarang ni ya. Sedang buat bagaimanakah untuk mendapatkan satu ubat. Saya yakin by end of year ni satu ubat penemuan akan dikeluarkan. Inilah ubat ya untuk COVID ini. Macam ubat Panadol, okey, makanlah kadang-kadang. Jadi bukan tak boleh elok semua, tapi bolehlah reduce supaya kita boleh keluar sana. Tak apa, bila kena nanti ada ubatnya. Sekarang ni kena ni tak ada ubatnya. Itu masalah. Kena COVID apa ubat? Tak ada ubatnya. Duduk rumah minum air, makan vitamin dan semacamnya. Tak, nanti kita nak apa ubatnya. Jadi ekonomi kita akan satu new kata orang tu satu game changer lah. Satu keadaan yang sangat berlainan nanti berlaku. Tapi walaupun demikian, kita dah terbiasa dengan keadaan ekonomi sekarang 2 tahun gunakan IT semua ni, web semua ni. Jadi kita akan masih ada juga. Maknanya kita tak, benda-benda tak akan terhapus. Di sini cantiknya. Maknanya universiti pun kata, kalau dulu kita ada blended learning, budak-budak boleh setahun setengah pas. SPM pun ada tak pergi sekolah dapat. The best in the 5 years. Apa kita nak pergi sekolah selalu, saya kata. Mungkin benda-benda nanti akan berlaku perubahan cara penyampaian. Ya, kerana
Dia dah bagi pengajaran, kata we don't have to do everything keadaan macam lama. Okay, apa yang terbaik macam kata. Jadi ada mungkin cara blended, kita iron bersama-samakan. Separuh tu kita boleh bagi online, separuh kita face to face. Itu makanya cantiknya. Ada bisnes yang boleh online, dia jual makanan boleh online, tapi kalau you nak tosai tak boleh online, dia sampai rumah dah sejuk dah sedap. Tapi kalau you nak makan mi goreng dah okey lagi, boleh online. Itu mungkin ada boleh kita makan online, ada boleh kita makan bukan online. Itu yang kita boleh lihat apa akan terjadi pada masa akan datang ini. Okey, terima kasih Prof. Jadi kita sudah sampai kepada pusingan yang terakhir. Jadi saya rasa kita akan mula untuk merumuskan kita punya perbicaraan pada malam ini. Jadi saya minta yang berhormat. Ya, silakan YB. Okay, terima kasih Muhammad Alim. Saya tak terasa pun kita dah hampir 1 jam kan? Ya, itulah. 1 jam, okey. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada pihak penganjur dan semua yang hadir pada malam ini. Jadi mengikut apa yang kita bincangkan pada hari ini, kehidupan kita selepas post pandemik ini sudah pasti berubah. Gaya hidup terpaksa berubah, cara kita berfikir pun terpaksa berubah, pendekatan yang kita ambil pun terpaksa berubah. Jadi everything suatu bentuk revolusi untuk manusia selepas pandemik ini. Apa yang kita harus fikir selepas ini, kita have to think very positive. Okay? Maksudnya life have to go on dengan apa sekalipun berlaku, dan insyaAllah vaksin ini akan dapat membantu kita, kalau tidak 100%, at least 60-70%, dan ditambah pula dengan penemuan-penemuan yang akan datang ini, kemungkinan kita boleh dapat mengengkang penyakit ini daripada terus menyebabkan pemikiran manusia pada masa ini terkongkong dengan apa yang berlaku di surrounding mereka. Jadi saya bagi pihak secara peribadinya sebagai seorang bukan orang politik, orang perubatan dari segi ini, kita tidak ada cara lain untuk menangani isu pandemik ini untuk memastikan pertumbuhan ekonomi baik semula, rakyat dapat hidup dengan tidak merempat ataupun tidak dalam keadaan susah, ialah dengan penting sekali menjaga kesihatan ini. Okay? We have to live dengan apa yang setakat ini, dengan COVID ini, dengan face masknya, dengan perlu penjarakan sosialnya. Jadi terpaksa kita lakukan buat sementara ini. Dan kita tahu banyak pandemik sejarah pandemik lain, okay? Beratus tahun yang lepas dia lenyap, dan sebab itulah harapan kita. Dan kita dengan adanya usaha-usaha daripada pihak pakar-pakar saintis, pakar-pakar perubatan, kemungkinan kita dapat melepasi ataupun dalam keadaan yang hidup seperti dahulu. Tetapi sebelum kita ke arah tersebut, mungkin kita terpaksa melalui yang dengan rintangan yang begitu kuat pada masa ini. Dan sebab itulah merupakan suatu pengajaran untuk kita to be well prepared next time. Dan saya pasti selepas ini akan banyak lagi pandemik lain yang mungkin berlaku. Kita tidak tahu. Jadi pandemik COVID ini, pertama saya nak buat rumusan, pertama dari segi pengajaran yang kita perlu ialah dari segi kesihatan. We cannot take lightly. Kita tidak dapat mengambil ringan pentingnya kesihatan ini. Dua, ialah dari segi pengetahuan kesihatan and health education. It has to start daripada mood kecil lagi. Pentingnya menjaga kesihatan, menjaga kebersihan, okay? Dan menjaga bagaimana kita hidup jika ada jangkitan. Itu mesti ditekankan kepada anak-anak kita yang masih kecil lagi. InsyaAllah mereka cepat mempelajari. Mungkin anak-anak kecil sekarang ni pun dah
dah tak ada masalah untuk menggunakan face mask. Okay? Jadi itu harus kita tekankan dan kita harus mengikut langkah-langkah negara-negara maju, misalnya di Jepun, bagaimana mereka ini masuk kelas, buka kasut, mesti basuh tangan dahulu. Ini step-step ini perlu kita beri tunjuk ajar kepada anak-anak kita supaya mereka tidak begitu apa orang kata, not become uneasy kalau ada berlakunya pandemik. Mereka adapt dengan cepat apabila berlakunya pandemik nanti jika kita telah mengajar mereka dari segi kesihatan ini. Dan dari segi ekonominya, tidak lain tidak bukan, saya rasa Prof pun setuju, kita terpaksa prepare mungkin cara lain untuk kita berniaga, kita terpaksa prepare sebelum berlakunya hujan. Okay? All this have to be in our mind dah sekarang ini. Dan kita tidak dapat lagi dahulu kita hanya menunggu pelanggan datang. Mungkin sekarang ini kita terpaksa go to the pelanggan dengan menggunakan apa cara teknologi. Okay? Saya masih ingat dahulu apabila orang cakap pasal digital economy ni, banyak orang blur. Okay? Orang tidak apa ni, sebab kita tidak lagi pernah lagi melalui sesuatu di mana digital economy itu penting. Jadi masa pandemik inilah paling penting. Okay, dulu kita tidak pernah order online. Okay? Sekarang kita pergi online. Dan dulu kita tak pernah dengar pun Grab dengan Foodpanda, kita terpaksa berubah. Jadi semuanya ini disebabkan oleh pandemik yang mengajar kita supaya dapat adapt dengan perubahan yang drastik, dengan cepat dan dapat menyesuaikan diri. Untuk survival ni, yang paling penting is adaptation. Siapa yang cepat adapt, dialah yang akan survive lama. Okay? So kalau kita nak survive dari segi ekonomi, kita kena adapt dengan apa berlakunya keadaan ekonomi sekarang. Kalau kita nak survive dari segi kesihatan, kita perlu adapt dengan keadaan dalam masa pandemik ini. Itu rumusan saya, Muhammad Alim. Terima kasih sekali lagi input. Terima kasih YB. Prof Syazali, ada benda yang nak dirumuskan? Ya, yang rumuskan sini senang je ya. Ekonomi sekarang akan datang ni adalah bergantung pada kesihatan ya. Mana ada epidemik lah, okey. Mana kalau epidemik tertinggi, ekonomi betul tutup lah ya. Kalau betul teruk, lebih buka balik ya. Mana ada sangat berkait terus ya. Okey. Kesihatan ni pula tadi, epidemik ni tinggi ke rendah kesihatan tadi kan. Bergantung pada siapa? Bergantung pada diri kita sendiri. Okey, kalau kita jenis orang yang cincai, maknanya tak peduli, kita telah menjejaskan. Saya kata tadi, orang nak meniaga, kerja-kerja, pasang kerja. Kerana apa? Kerana diri kita sendiri. Kita rasa kita ni, tak apa salah. Tapi kalau ramai berfikiran macam itu, kitalah penyebabnya. So nak tengok ekonomi berkembang, tak berkembang, kitalah juga. Cara dia, ikutlah SOP. Senang aja. SOP mungkin, kesihatan kita, orang mara kita tak kena. Kan? Kalau kita kena ekonomi kan, kawan-kawan kita tak buang kerja. Orang mara kita tak kena buang kerja. Kerana semua berpunca daripada diri kita sendiri. Tepuk dada, tanya selera. Kita hidup dalam masyarakat ni, ikutlah cara majoriti masyarakat. Janganlah kita buat kata indah tak indah dengan apa yang telah. Anggaplah Tuhan yang melihat kita. Ya, kita ikut apa telah ditentukan oleh pemerintah. Itu adalah salah satu dosa juga. Kalau kita tak ikut penentuan pemerintah. Kerana itu adalah menjejaskan kebajikan orang lain. Ini sangat penting. Sangat penting pada tiap-tiap orang sedar, tak kira perbuatan kita ni boleh menjejaskan orang lain. Bukan sahaja nyawa, tapi juga ekonomi. Itu saya punya penutup lah. Sebagai kata-kata, dan insyaAllah kita sama-sama berdoa, saya katakan tadi, jumpalah satu ubat yang boleh menjadi penawar. Tak ada ubat yang tak ada penyakit yang tak ada penawar, melainkan hanya maut yang tak ada penawar. Semua penyakit Allah tak ada jadikan penyakit, semua ada penawar. Hanya mati je lah tak ada penawar. Okey, kita usaha cari penawar. Kita boleh saintis pun kita support dia orang. Support dengan cara saya sendiri. Okey, kalau support mungkin sehari-hari kita SOP, support kalau kita ada bantuan nak boleh derma, support kalau orang tak ada makan, kita boleh hantar food basket. Tak perlu harap kerajaan aja ya. Semua orang ada peranan kita sebagai seorang jiran, bagaimana ada seorang majikan, bagaimana ada seorang pekerja, bagaimana kita seorang student, semua orang akan disoal bila mati kelak.
Bila berlaku epidemik dulu apa kau buat? Kata dia, oh aku duduk dalam rumah je. Jiran pada makan tak? Aku tak peduli. Itu pun kita akan disoal. InsyaAllah kita akan sama-sama berjaya melepasi tahap kesukaran ini. Okey, terima kasih Prof. Untuk kita ada beberapa pertanyaan daripada Facebook. Okey, soalan yang pertama, kalau shopping mall ada staff kena COVID, mahu tutup? Saya rasa ni diajukan kepada YB. Okey, untuk menjawab soalan ini, shopping mall, kita ada SOP. Kita tengok berapa yang positif dulu. Okey, kalau satu orang je kaki tangan yang positif, dan kita akan buat semua swab test untuk kepada kaki tangan yang lain di kawasan tersebut. Okey, sebab kalau kita satu seorang yang positif, kita tutup seluruh mall itu tidaklah begitu tidak berkesan satu dari segi mengengkangkan penyakit tersebut, tapi dari kesan ekonominya lebih teruk. Okay? Sebab itu SOP mengatakan bahawa jika ada seorang positif, kita akan kaji dahulu adakah risiko lain yang boleh ada kena, ataupun kita buat swab test untuk kaki tangan lain sebelum kita ambil keputusan untuk menutupkan mall tersebut. Okey, soalan yang kedua, saya rasa untuk YB juga ni. Daripada Ahyu Mahdi, berkenaan dengan mungkin boleh molah sesuatu tentang sidak yang bermalam berbaris di BSN seawal pagi. SOP sidaknya terjaga, kesian sidaknya musim pandemik tok mengenepikan SOP demi duit bantuannya. Bukan apa, kita takut ada kluster dari ya pula kelak. Dahlah majoriti ya bermalam berbaris tengah malam ya dah berumur. Ini berpunca daripada sekarang ni kan ada bantuan daripada kerajaan masuk ke BSN. Okay? Ya. Jadi prosedur dia masuk ke dalam BSN, lepas tu dia keluarkan. Okay? Memang bukan hanya di Sibu tapi di seluruh kita ada isu ini. Okay? Tapi kalau kita jaga SOP, lagi berbalik pula kepada SOP ni. Kita saya tekankan di sini, kalau kita patuh kepada SOP ni, dia tidak ada menimbulkan isu tentang jangkitan ini. Tetapi apabila kita dah berkumpul dan kita tidak menjaga SOP, itu yang menyebabkannya. Okay? Mengenai jumlah yang ramai ni, kita sebenarnya BSN ni, sebab BSN sahaja yang digunakan untuk menyalurkan ini, dan kita bolehlah melihat dari segi aspek lain bagaimana duit ini boleh disalurkan. Tetapi kepada yang ke BSN tersebut, jagalah SOP. Okay? Okey, saya rasa ini pertanyaan yang terakhir daripada Louis Lau. Kenapa orang yang fully vaccinated masih kena 14 hari kuarantin bila pulang dari Semenanjung lagi? Kes kita sama teruk dengan Semenanjung. Apa guna kita takut kes import dari Semenanjung? Sudah lama ini telah dijalankan tapi jelas gagal kes dikawal. Okey, kita dah ketahui tadi bahawa vaksin ini tidak menyebabkan seseorang itu tidak dijangkiti dan tidak menyebabkan seseorang itu tidak menjangkiti. Okey. Dia maksudnya di sini saya nak ulas terang sekali lagi. Walaupun you dah divaksin 2 kali, okey, tidak semestinya seseorang tersebut tidak akan dijangkiti. Ataupun jika dia dijangkiti, tidak semestinya dia tidak menjangkiti orang lain. Okay. Bukti sekarang ni jelas hanya menunjukkan bahawa jika seseorang itu divaksinkan, dia tidak akan mendapat komplikasi yang teruk daripada jangkitan ini. Sebab itu kita terpaksa lagi melakukan kuarantin tersebut. Okey, saya rasa ini soalan yang terakhir lah daripada berita RTM Sarawak. Jadi soalan dia difahamkan di Sibu kebenaran untuk pesakit COVID di kuarantin di rumah sudah mula dibuat. Apa kriteria yang membolehkan seorang yang positif untuk dikuarantin di rumah?
dengan kadar vaksinasi kita sudah mencapai 81% populasi dewasa. Adakah SOP kita akan dilonggarkan walaupun kes kita masih tinggi? Mengenai kuarantin di rumah, bukan maksudnya SOP dilonggarkan. No. Okay. Dia macam ni ya. Okay. Mengenai kuarantin di rumah ini, kita ada kriteria. Okay. Kriterianya ialah pertama, dia bukan blanket. Tidak ada semuanya yang positif, yang kelas 1 ni, kategori 1, 2 ni boleh dihantar ke rumah. No. Dia ada kriteria dia. Kriteria pertama, umurnya tidak lebih daripada 60 tahun. Okay. Yang kedua, tidak kurang daripada 2 tahun. Okay. Yang di antara umur 2 tahun hingga 59 tahun itu, tengok tak, kalau dia ada komorbid, dia tidak benarkan ke rumah. Okay. Jadi maksudnya, selepas difilter semua ini, tidak ramai yang layak untuk di rumah. Kecuali, itu pula kalau dihantar ke rumah, kita akan tengok kesesuaian rumah tersebut. Bolehkah dia duduk seorang, ada bilik untuk seorang? Kalau tidak ada semua kriteria ini dipenuhi, kita tidak akan benarkan dia di kuarantin di rumah. Ini yang bukannya yang tidak ada simptom ni semua akan ke rumah. Tidak. Okay. Ada kriteria-kriterianya yang akan ditentukan oleh pihak kesihatan untuk menghantar kuarantin tersebut di rumah. Okay. Setakat ini kriteria tersebut yang diguna pakai. Okay. Tapi ramai daripada jika seseorang tersebut tidak mahu di kuarantin di rumah sebab dia takut dijangkiti orang lain, beritahu PKB, kita tidak boleh paksa. Okay. Kita kata, oh, you must go to the house for house quarantine. No, tidak. Itu juga terpulang. Ada setengahnya pula dia nak ke rumah. Tapi disebab kriteria tersebut tidak memenuhi kriteria, kita tidak boleh benarkan. Ya, jadi dia bukannya satu blanket. Ia case by case yang kita perlu teliti. Okay, untuk itu bukan maksudnya dilonggarkan. Dan jangan sekali-sekali ini diambil kesempatan. Sebab ramai kes sekarang ni, 99% daripada kes kita, baiknya di Sibu ataupun Seluruh Sarawak, adalah yang kategori 1 dan kategori 2. Maksudnya yang hanya 1 ni tidak ada simptom. Yang 2 ini ada simptom tetapi tidak ada jangkitan paru-paru. Okay? Jadi dia tidak memerlukan setting hospital. Dia perlu PKRC saja. Tapi disebabkan mungkin PKRC ada yang tidak mahu tinggal di PKRC, tapi kita boleh hantar dia balik ke rumah, tapi kriteria untuk dihantar ke rumah tersebut, dia akan dipantau setiap hari. Ada suatu center call untuk memantau. Okay. Jadi pada hakikatnya yang di rumah ini bukannya suatu everybody yang akan diletakkan di bawah kuarantin di rumah. No. Okay. Dia ada kriteria yang harus kita tepati untuk membolehkannya di kuarantin di rumah. Okey, terima kasih YB. Jadi saya harap penerangan daripada YB dapat menjawab pertanyaan daripada individu yang bertanya sebenarnya tadi. Jadi terima kasih sekali lagi YB dan Prof. Jadi saya kira itu merupakan soalan yang terakhir untuk perbicaraan kita pada malam ini. Jadi saudara penonton yang saya hormati sekalian, sedemikian tadi kita punya perbicaraan lebih kurang 1 jam, 1 jam lebih lah kira-kira. Kita telah membincangkan isu yang membabitkan soal ekonomi pasca COVID-19. Dan dalam keadaan ini, kita telah banyak menghadapi cabaran dan saya percaya dalam sewaktu perbincangan lebih kurang 1 jam lebih ini bersama Yang Berhormat dan Prof, yang kita tidak perlu pertikaikan kredibiliti mereka dan kemampuan mereka untuk membincangkan isu ini secara serius dan sebetulnya lebih banyak waktu yang patut kita berikan untuk membincangkan isu ini, tetapi kita ada waktu yang sangat terbatas. Jadi dengan kesempatan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah ya kepada Yang Berhormat Dr. Haji Anwar Rapai, Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam dan juga Menteri Muda Pendidikan Sains dan Pendidikan Teknologi Sarawak, dan juga Profesor Datuk Dr. Haji Shazali Abu Mansor, Pakar Ekonomi AsiaE University, yang dapat meluangkan masa bersama kita pada malam ini.
dan disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam.